Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak sambung lagi berkaitan dengan bab 1 iaitu nombor nisbah. Okey, kelas sebelum ni kita dah belajar tentang gabungan operasi melibatkan pecahan. Okey, sekarang ni cikgu nak imbas kembali apa yang kita dah belajar semalam. Okey, cikgu tulis kat sini dulu. Okey, semalam kita dah belajar tentang operasi, gabungan operasi. Jika operasi itu melibatkan tambah atau tolak. Okey, untuk pecahan kita kena pastikan penyebut sentiasa sama. Okey, contoh 1/2 tolak dengan 1/3. Okey, penyebut dia yang ni tak sama. Jadi kita kena samakan penyebut. Okey. Kita kena darab 3. Okey, atas pun darab 3. Ni darab 2. Atas pun darab 2. Okey, jadi kita akan dapat 3/6 tolak 2/6. Okey, penyebut dah sama. Okey, dari sini baru kita mulakan operasi tolak. 3 tolak 2 kita akan dapat 1. Okey, ini untuk operasi tambah dan tolak. Okey, untuk operasi darab pula. Contoh 1/2 darab dengan 4/3. Okey, sebelum tu kita kena cari ada tak nombor yang kita boleh hapuskan. Okey, kita tengok 1 dengan 2. Tak boleh. 1 dengan 3. Tak boleh. 4 dengan 2. Okey, boleh. Yang ni akan jadi 1. 4 akan jadi 2. Okey, 2 dengan 3. Tak boleh. Okey, sambung 1/1 darab 2/3. Okey, 1/1 kita akan dapat 1 balik. Darab dengan 2/3. Nombor bulat darab dengan pecahan. 1 hanya akan darab dengan yang atas saja. Okey, kita akan dapat 2/3. Okey. Bagi bahagi pula. Bahagi. Okey, contoh 1/2 bahagi 4/3. Kita kena ubah dulu operasi kepada operasi darab. 1/2 darab. Okey, 3 naik atas. 4 turun bawah. Okey, operasi darab. Ada tak yang kita boleh hapuskan? 1/2 tak boleh. 1/4 tak boleh. 3/2 tak boleh. 3/4 tak boleh. Okey, kita akan darab macam biasa. 1 darab 3 dapat 3. 2 darab 4 kita dapat 8. Okey, ini antara benda yang kita dah belajar semalam. Antara perkara yang kita dah belajar semalam. Okey? Jadi hari ini kita akan belajar tentang perpuluhan pula. Okey, kali ini kita akan belajar tentang macam mana nak letak nombor perpuluhan pada garis nombor. Okey, sekarang ni soalan nak kita okey, susun nombor-nombor ni di atas garis nombor. Okey? Mula-mula, langkah pertama, kita kelaskan dulu nombor-nombor negatif dan juga nombor-nombor positif. Okey, nombor-nombor negatif. Cari dulu nombor-nombor negatif. Nombor-nombor negatif, 0.7. Okey, 0.7 bukan nombor negatif. Negatif 0.5. Negatif 0.5. Okey. Negatif 0.8. Okey, nombor negatif. Negatif 0.8. Okey, 0.2 bukan nombor negatif. Negatif 1.3. Okey, nombor negatif. Okey, yang seterusnya kita kelaskan nombor-nombor yang positif. Yang tinggal 0.7 dan juga 0.2. Okey, sekarang ni kita dah boleh buat garis nombor. Okey. Kat sini 0, 1.0, negatif 1.0, negatif 2.0. Okey, yang ni pastikan jarak dia sama lah ya. Okey, jarak daripada sini ke sini ke sini dan juga sini ke sini. Okey, sekarang ni kita letak dulu nombor yang positif.
Nombor positif kita ada 0.2 dan 0.7. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi 0.2 kita nak letak kat mana? Kita akan letak kat 0.1. Yang ni 0.1. Yang ni adalah 0.2. Okey, dekat sini. 0.2. Okey, 0.7. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. 0.7. Okey, seterusnya. Kita dah letak 0.2, kita dah letak 0.7. Kita nak letak negatif 0.5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah negatif 0.5. Okey, untuk negatif 0.8, negatif 0.6, negatif 0.7, negatif 0.8. Okey, nak lebih jelas boleh tengok yang ni. Dan yang terakhir sekali, negatif 1.3. Ni negatif 1 kan? Okey, kita cari lagi yang kecil-kecil dah. Ni awak boleh teruskan. Okey. Negatif 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3. Negatif 1.3 dekat sini. Okay, yang telah kita wakilkan di dalam garis nombor. Okey, seterusnya. Banding dan susun perpuluhan yang berikut mengikut tertib menurun. Okey, seperti biasa langkah pertama. Listkan nombor negatif, nombor positif. Okey, negatif 1.6. Negatif 1.6. Negatif 0.3. Negatif 0.7. 0.5. 1.4. Okey, macam biasa awak akan letakkan di atas garis nombor. Okey. Dan awak akan dapat macam ni. Kalau awak lihat, okey, 0.5. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okey? Lepas tu kita nak letak 1.4, cari 1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Okey, negatif 0.3. Negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3. Negatif 0.4, negatif 0.5, negatif 0.6, negatif 0.7. Dan daripada sini, okey, negatif 1.6 kan? Okay, ambil 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, negatif 1.6. Okey. Dalam soalan nak tertib menurun. Dari kiri ke kanan, tertib menaik. Okey, dari kanan ke kiri, tertib menurun. Jadi kita akan ambil dari kanan ke kiri. Jadi kita akan dapat 1.4. Okey, 0.5, negatif 0.3, negatif 0.7 dan negatif 1.6. Okey. Kalau nak menaik, contoh nak list menaik, kita akan daripada kiri ke kanan. Jadi kita akan dapat negatif 1.6, negatif 0.7, negatif 0.3, 0.5 dan juga 1.4. Itu kalau untuk tertib menaik. Okey. Seterusnya, contoh 14. Okey. Memang untuk soalan ni boleh guna kalkulator. Tapi kita kena ikut tertib operasi. Okey, mesti kena ada jalan kira. Tertib operasi. Tak boleh terus tekan kalkulator je ya. Okey, yang pertama, selesaikan operasi di dalam kurungan. Yang kedua, darab atau bahagi. Dan yang ketiga, operasi tambah atau tolak. Okey, untuk soalan A. 3.5 tolak negatif 6.5 darab 0.2. Okey, ada tak operasi di dalam kurungan? Ya, ada. Okey, terus yang ke nombor 2.
Darab atau bahagi? Okey, ada dekat sini. Jadi kita akan buat yang darab dulu, operasi darab. Okey. Okey, kita akan dapat 3.5 tolak nombor negatif darab dengan nombor positif, kita akan dapat negatif. Okey, letak siap-siap sini, negatif. Okey, 6.5 darab dengan 0.2. 6.5 darab 0.2, kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat, okey, kita akan dapat negatif 1.3. Okey, sekarang ada tak lagi operasi darab atau bahagi? Okey, tak ada. Sekarang yang tinggal hanya operasi tolak. Okey. Jadi kita akan teruskan negatif dengan negatif. Kita akan dapat simbol positif. Okey, 3.5 tambah 1.3. Okey, boleh tekan kalkulator ataupun boleh congak juga ni. 4.8. Okey, jawapan dia 4.8. Okey, untuk soalan B, 7.23 tambah 2.77 bahagi negatif 0.8. Okey, kita akan dapat apa? Okey, mula-mula ikut tertib operasi. Selesaikan yang dalam kurungan. Ada tak yang dalam kurungan? Operasi dalam kurungan. Okey, ada yang ni. Operasi tambah. Okey, selesaikan dulu operasi dalam tu. Okey, 7.23 tambah dengan 2.77. Kita akan dapat 10.0. Okey. Bahagi negatif 0.8. Okey, sekarang ni tinggal operasi bahagi. Okey. Nombor positif bahagi dengan nombor negatif. Kita akan dapat negatif. Okey. Jadi 10 bahagi negatif 0.8, kita akan dapat 12, negatif 12.5. Okey, untuk soalan yang terakhir. Negatif 3.7 tambah dengan 4.25 tambah dengan 2.585 darab dengan 0.3. Okey. Pertama sekali, operasi yang melibatkan dalam kurungan. Okey, negatif 3.7. Okey, selesaikan dalam kurungan 4.25 tambah dengan 2.85, kita akan dapat 7.1. Okey, 7.1 darab dengan 0.3. Okey. Sekarang ni kita ada operasi darab kan? Kita akan buat operasi darab dulu. 7.1 darab dengan 0.3, kita akan dapat 2.13. Okey. Yang terakhir sekali operasi tambah. Negatif 3.7 tambah dengan 2.13. Okey, kita akan dapat nilai negatif. Okey, kita akan tengok nombor tanda bagi nombor yang besar. Okey, negatif 3.7 ni tolak dengan 2.13, kita akan dapat 1.57. Okey, dapat negatif 1.57. Okey, harga saham bagi sebuah syarikat ialah RM2.05. Okey, harga saham RM2.05. Pada suatu ketika, harganya melonjak. Melonjak tu maksudnya naik sebanyak 32 sen lah, 32 sen. Jadi, positif 0.32. Kemudian menyusut sebanyak. Menyusut tu maksudnya turun. Sebanyak 28 sen setiap jam. Okey.
28 sen setiap jam. Disebabkan turun, kita guna tanda negatif 0.28 untuk setiap jam. Setiap jam. Okey, selama 3 jam. Hitung harga akhir saham tu. Okey, jadi harga akhir saham selepas 3 jam. Okey, kita akan dapat 2.05. Tadi ada melonjak kan? Melonjak jadi tambah 0.32. Dan kita nak selepas 3 jam. Okey, jadi tambah 3. Darab dengan, okey, dia turun sebanyak 0.28. Okey. Kalau ikut tertib operasi, kita kena selesaikan operasi darab dulu. Okey, yang ni kita salin 2.05 tambah 0.32 tambah dengan 3. 3 nombor positif. Darab dengan nombor negatif. Kita akan dapat nilai negatif. Jadi 3 darab dengan negatif 0.28, kita akan dapat negatif 0.84. Okey. Sekarang ni hanya tinggal operasi tambah. Okey, kita boleh tambah satu-satu dulu. 2.05 tambah dengan 0.32, kita akan dapat 2.37. Tambah dengan negatif 0.84. Okey, tanda positif dengan tanda negatif. Kita akan dapat tanda negatif. So, kita akan tolak 0.84. Okey. Jadi, kita kira kita akan dapat 1.53. Jadi, harga akhir dia adalah RM 1.53. Okey, cikgu nak teruskan dengan nombor nisbah. Okey, nombor nisbah ni apa? Nombor nisbah ni yang sebelum-sebelum ni kita dah belajar. Pecahan, integer, perpuluhan. Okey, nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan iaitu P over Q. Dengan keadaan P dan Q ialah integer, di mana Q tidak boleh sama dengan kosong. Maksudnya kat sini tak boleh sama dengan kosong. Q tak boleh sama dengan kosong. Disebut sebagai nombor nisbah. Okey? Maksudnya apa-apa nombor yang boleh diwakilkan seperti ini, seperti pecahan, adalah nombor nisbah. Okey, kita tengok contoh 15. Tentukan sama ada 1, 4/5, 3/4, negatif 9 dan 3.5 ialah nombor nisbah atau bukan. Okey, yang ni adalah nombor bercampur. Okey, kita boleh tukarkan kepada nombor nisbah ke tak? Okey, boleh. Apabila kita tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Okey, 5 darab 1 dapat 5, tambah 4 dapat 9. 9/5. Okey, dalam bentuk pecahan kan? Okey, jadi ini adalah nombor nisbah. Okey, ini memang dalam bentuk pecahan, jadi ini memang nombor nisbah. Okey, negatif 9. Kita boleh ke letakkan dalam bentuk pecahan? Boleh. Negatif 9/1. Okey, masih lagi dalam bentuk pecahan. Jadi ini adalah nombor nisbah. Okey, 3/5. Boleh ke buat dalam bentuk nisbah? Boleh sebab, okey, 3, 0.5. 0.5 tu jika ditukarkan kepada pecahan, kita akan dapat 1/2. Okey, ini nombor bercampur. Dan nombor bercampur boleh diubah kepada pecahan tidak wajar. Kita akan dapat 2 darab 3, 6. 6 campur 1 dapat 7. Jadi 7/2. Jadi ini juga adalah nombor nisbah. Okey? Apa-apa nombor yang boleh dibentukkan dalam bentuk P per Q. Okey, dalam bentuk pecahan adalah nombor nisbah. Okey, seterusnya bagi operasi melibatkan nombor nisbah. Okey, langkah pertama untuk selesaikan masalah melibatkan operasi nombor nisbah, mesti kita tukarkan semua nombor dalam bentuk pecahan dahulu. Okey, bentuk pecahan.
Semua nombor kena tukarkan dalam bentuk pecahan. Okey. Untuk negatif 0.4 tambah 1/2 darab dengan negatif 1/8. Okey, negatif 0.4 boleh tukarkan kepada bentuk pecahan kan? Okay, kita akan dapat negatif 4/10. Okey, 1/2 nombor bercampur. Tukarkan kepada pecahan tidak wajar. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3/2. Darab dengan, okey, ni memang dah betul pecahan. Okey, macam biasa kita ikut tertib operasi. Tertib operasi, mula-mula tengok ada tak yang dalam kurungan, operasi dalam kurungan. Okey, tak ada. Dan kedua, tengok ada tak operasi darab atau bahagi. Ada. Okey, kita akan buat yang ni dulu. Operasi darab dahulu. Okey. 3/2. Darab negatif 1/8. Boleh tak? Mana-mana nombor yang kita boleh hapuskan. Okay, kalau kita tengok 3 dengan 2 tak boleh, 3 dengan 8 tak boleh, 1 dengan 2 tak boleh, 1 dengan 8 pun tak boleh. Okey, jadi kita akan teruskan darab macam biasa. Okey, nombor positif darab dengan nombor negatif. Kita akan dapat nombor negatif. Jadi 3 darab 1 dapat 3, 2 darab 8 dapat 16. Okey. Sekarang ni tinggal operasi tambah. Operasi tambah kena pastikan penyebut sama. Okey, sekarang ni kita akan tukar dulu penyebut. Negatif 4/10 darab dengan 8. Okey. Negatif 3/16 darab dengan 5. Okey, kita akan tukarkan penyebut kepada nombor 80. Okey. Jadi kita akan dapat negatif 32 bahagi dengan 80 tambah dengan negatif 15/80. Yang ni positif negatif, kita akan dapat negatif. Jadi operasi tolak. Okey. Sekejap saya tulis dulu operasi tolak. Okey. Okey, negatif 32 tolak 15. Kita akan dapat negatif 47. Okey, kita tengok ni. Negatif 32 tolak dengan 15. Okey, jadi kita punya tanda akan negatif. Okey, ambil 32 tambah dengan 15 ni. Dapat 47. Okey. Okey, untuk soalan aplikasi, kita baca dulu. Wang simpanan Noriah ialah RM120. Dia mendermakan 3/8 daripada wang simpanannya kepada mangsa banjir. Okey, wang simpanan 120. Sekarang kita nak tahu berapa jumlah yang Noriah dermakan. Okey, untuk derma dapat 120 darab dengan 3/8. Okey, operasi darab. Tengok ada tak yang kita boleh hapuskan. Yang ni boleh hapuskan jadi 15 menjadi 1. Okey, 15 darab 3/1. 3/1 akan jadi 3. Okey, 15 darab 3 kita akan dapat RM45. Jadi Noriah akan mendermakan RM45. Okey, kita baca yang seterusnya. Kemudian dia membeli sepasang kasut sekolah yang berharga RM25.60. Hitung baki wang yang Noriah masih ada. Okey, jadi baki wang. Okey, wang simpanan dia 120. Kita dah dermakan RM45. Okey, tolak. Dan Noriah nak beli kasut sekolah RM25.60. RM25.60. Okey. Kita tolak satu persatu dulu. 120 tolak 45. 120 tolak dengan 45 kita akan dapat 75. Tolak dengan 25
4.6. Okey, kita akan dapat jawapan akhir. Okey, jangan lupa tulis unit. RM49.40. Okey, ni jawapan dia. Okey, jadi cikgu nak simpulkan. Hari ni kita dah belajar tentang perpuluhan. Okey, macam mana nak letakkan di dalam garis nombor. Okey. Yang ni ruangan untuk nombor positif. Ini ruangan untuk nombor negatif. Dan juga kita ada belajar tentang macam mana nak tahu, macam mana nak susun nombor daripada turutan menaik dan menurun. Okey, dari kiri ke kanan, menaik. Kanan ke kiri, menurun. Okey, lagi kita ada belajar operasi gabungan untuk perpuluhan. Gunakan tertib operasi. Tertib operasi. Okey, yang pertama kena selesaikan operasi dalam kurungan. Yang kedua, selesaikan operasi darab atau bahagi. Yang terakhir, selesaikan operasi tambah atau tolak. Okey, selepas perpuluhan, kita ada belajar tentang nombor nisbah. Nombor nisbah. Yang mana nombor yang boleh diwakilkan sebagai pecahan. Okey, dalam bentuk P per Q. Okey, Q tak boleh sama dengan kosong. Okey? Termasuklah integer, pecahan dan perpuluhan. Yang boleh diwakilkan di dalam bentuk pecahan adalah nombor nisbah. Okey, yang terakhir sekali operasi yang melibatkan nombor nisbah. Kita kena pastikan kita dah kena tukarkan semua nombor dalam bentuk macam ni, bentuk pecahan. Baru kita boleh selesaikan. Okey? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.